Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurhayati binti Abdul Rahman, nombor matriks A187164. Hari ini saya akan menceritakan tentang apakah sumbangan Tun Datuk Haji Mustafa bin Datuk Harun. Siapakah beliau? Tun Datuk Haji Mustafa bin Datuk Harun merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah pertama dan Ketua Menteri Sabah yang ketiga. Beliau digelar Bapa Kemerdekaan Sabah dan Bapa Pembangunan Sabah. Dilahirkan pada 31 Julai 1918 di Kampung Limau Limauan Kudai. Perjuangan beliau dalam membangunkan negeri Sabah sangat meringankan beban rakyat tempatan kerana Tun Datuk Mustafa bukan sahaja menjaga kebajikan dari segi pendidikan, malahan ekonomi dan juga sosial rakyat Sabah turut dijaga oleh beliau. Beliau melihat masa depan Sabah lebih terjamin jika Sabah menyertai Malaysia. Untuk tujuan mendapatkan sokongan politik orang Melayu, Tun Datuk Mustafa bersama-sama Datuk Muhammad Said Keruak dan Tun Sakaran Dandai telah mengasaskan United Sabah National Organisation iaitu USNO berasaskan kepada model UMNO di Semenanjung dengan beberapa perubahan yang disesuaikan untuk masyarakat di Sabah. Pada 23 Disember 1961, Tun Datuk Mustafa menjadi Presiden USNO pertama di Kudat yang merupakan parti berbilang kaum dan menyokong sepenuhnya penubuhan Malaysia. Tun Mustafa adalah contoh bagaimana ahli politik yang bijak menggunakan ruang lingkup demokrasi untuk memartabatkan Islam di Sabah. Buktinya, ketika di bawah pimpinan beliau, keahlian USNO mencecah 60,000 orang dan mencadangkan Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Sabah. Sebaik sahaja Malaysia dibentuk pada 1963, beliau dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah selama 2 tahun dan diganti sebentar oleh Tun Pangeran Ahmad Rafai. Namun beliau kembali menjadi Ketua Menteri Sabah pada tahun 1965 sehingga 1973 kerana beliau melepaskan jawatannya sebagai Yang di-Pertua bagi memudahkan lagi usaha beliau untuk mencapai misinya iaitu mengembangkan agama Islam di Sabah. Beliau berusaha mengukuhkan kedudukan orang Melayu Sabah termasuk merangka Perkara 20 yang menjamin Sabah sebagai sebuah negara berautonomi dengan gagasan Malaysia. Pada tahun 1969, Tun Datuk Mustafa menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Sabah menggantikan bahasa Inggeris. Serentak dengan itu juga, beliau telah mengintegrasikan sistem pendidikan Sabah ke dalam sistem pendidikan kebangsaan. Tun Datuk Mustafa turut bertanggungjawab menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara di sekolah-sekolah di Sabah secara berperingkat antara tahun 1967 hingga 1975. Pada tahun 1971, Tun Datuk Mustafa telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Sabah. Perjuangan mendahulukan Islam sebagai agama rasmi di Sabah bukannya mudah. Tun faham bahawa beliau memerlukan kekuatan dan sokongan kukuh baik di DUN dan masyarakat Sabah itu sendiri. Kedudukan ini tidak kuat sekiranya penganut Islam tidak ramai. Maka dimulakan dengan gerakan memuslimkan seramai mungkin pribumi dan masyarakat di Sabah melalui penubuhan USIA, iaitu Pertubuhan Islam di seluruh Sabah. USIA berperanan dalam menjaga hal ehwal Islam yang lain seperti pendidikan zakat, haji, pembinaan masjid dan surau, memandangkan pada ketika itu belum wujud lagi badan ataupun agensi khusus kerajaan berkaitan pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam Sabah. Disebabkan kekurangan agamawan dari kalangan orang tempatan, Tun Mustafa telah membawa masuk golongan agamawan dari luar seperti Filipina, Arab Saudi, Indonesia, Semenanjung Malaysia dan lain-lain lagi bagi menjalankan usaha-usaha dakwah di Sabah. Bukan itu sahaja, demi mengukuhkan lagi agama Islam di Sabah, beliau telah menubuhkan sebuah badan agama kerajaan iaitu Majlis Agama Islam Sabah ataupun MUIS yang turut berfungsi membangunkan hal ehwal dan kepentingan-kepentingan orang Islam. Dengan adanya badan tersebut, kepentingan-kepentingan Islam dapat dijalankan sepenuhnya melalui kerajaan, sama ada dari segi pendidikan, dakwah, zakat dan baitul mal, pengurusan haji dan sebagainya. Hasil daripada usaha beliau untuk menaikkan agama Islam di Sabah dianggarkan sepanjang Tun Mustafa memegang jawatan Ketua Menteri dari tahun 1967 sehingga tahun 1976, direkodkan seramai 50,000 orang sehingga 75,000 orang telah menganut Islam. Beliau telah terpilih menerima pingat Seri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran Tun kerana jasa-jasa beliau terhadap Malaysia, khususnya Sabah, negeri di bawah Bayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.